Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru saja dibubarkan Dewan Undangan Negeri Sabah. Ada orang sudah yang bertanya, ada orang sudah yang message dalam komen, bertanyakan siapa yang akan menang dalam pilihan raya akan datang ini. Siapa yang akan menang dalam pilihan raya negeri Sabah. Saya tidak beranilah mengatakan secara 100%. Sebab semuanya itu berpaksikan kepada naratif dan juga persepsi serta siapa yang dipilih oleh rakyat. Tetapi sekarang ini ada 3 gabungan sebenarnya yang sedang berhempas pulas untuk memenangi Sabah. Pertama, gabungan Pakatan Harapan Barisan Nasional JRS. Kedua, Warisan. Dan yang ketiga, parti-parti lokal yang lain yang juga mahukan kemenangan. Tetapi apa yang menariknya ialah ada satu sentimen menyatakan bahwa kalau parti-parti lokal ini bergabung secara keseluruhan, yang mana melibatkan Warisan, KDM, PBS, STAR dan juga SAPP atau parti-parti yang lain yang mempunyai kerusi, dapat dijangkakan mereka mungkin akan menguasai negeri Sabah. Ada juga yang mengatakan bahwa parti daripada Semenanjung Malaysia mungkin akan kurang mendapat sambutan kali ini. Tetapi pada pendapat saya, seperti UMNO, seperti Pakatan Harapan, mereka masih lagi mempunyai kekuatan, masih lagi mempunyai sentimen atau masih lagi mempunyai kawasan yang mereka boleh menang. Antaranya kawasan-kawasan di bandar yang mungkin boleh dimenangi oleh DAP dan Pakatan Harapan. Tetapi untuk kerusi-kerusi yang ada di pedalaman masih menjadi rebutan dan belum tahu siapa yang akan menang. Itu sebabnya saya kata mungkin Warisan, mungkin JRS atau mungkin Pakatan Harapan. Tapi sebelum itu, izinkan dulu saya berkongsi dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% secara umum dan ringkasnya. Apabila imun badan kita kuat, apabila imun badan kita bijaksana dan seimbang, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi apabila imun badan kita tidak kuat, tidak seimbang dan tidak bijaksana, kita kena penyakit dan penyakit berakar di dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini mengajar, mendidik dan menguatkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat dan bijaksana, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon sang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Saudara, untuk mengetahui siapa pemenang dalam pilihan raya negeri Sabah yang akan berlangsung dalam tempoh 60 hari lagi, kita harus melihat rekod kepada kerja yang sudah dibuat oleh pemenang ataupun kerajaan-kerajaan yang lain sebelum ini. Yang pastinya, UMNO Barisan Nasional sudah pernah memerintah negeri ini. Warisan juga sudah pernah memerintah negeri ini. JRS juga sudah mahu memerintah negeri ini. Semuanya mempunyai rekod tersendiri. Ada yang kata kurang baik, ada yang kata sangat baik, ada juga yang kata langsung tak baik. Mana satukah yang Anda rasa boleh dikategorikan untuk parti-parti tersebut, gabungan-gabungan tersebut? Jadi sudah tentu kalau Anda kata siapa yang menang dalam pilihan raya kali ini, saya menjangkakan yang akan menang ialah siapa yang mempunyai manifesto, gerak kerja, rekod, statistik dan juga track kerja yang baik. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa menit selepas Dewan Undangan Negeri Sabah dibubarkan oleh Haji J. Nur, mantan Ketua Menteri Sabah, ini pula pengakuan paling panas yang dibuat oleh Haji J. Nur, yang pastinya akan mendapat reaksi daripada pelbagai pihak, termasuk daripada Safi Afdal, daripada parti-parti yang pastinya mahu menguasai Sabah ini.
Seperti yang diketahui, Sabah ini mempunyai kekayaan yang luar biasa. Siapa-siapa pun mahu memiliki Sabah. Termasuklah parti-parti daripada semenanjung Malaysia turut mengidamkan Sabah dan Sarawak. Paling penting dari Sabah, karena di Sarawak, parti daripada semenanjung Malaysia sudah dapat dikatakan tidak mempunyai peluang langsung di sana, bahkan tidak bertanding pun. Tapi di Sabah, pertarungannya cukup sengit. Ramai orang yang mahukan Sabah. Bak kata orang-orang Sabah, Sabah ini seperti seorang anak dara yang menjadi rebutan. Atau dengan kata lain, kalau dalam bahasa Sabah, sumandaklah macam tu kan. Berebut-rebutlah mahu memiliki Sabah. Tapi ini pula pengakuan Hajiji. Hajiji kata, kerja belum selesai, dia mohon mandat baru. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Apa komen Anda tentang permintaan Hajiji supaya diberikan mandat yang baru dalam pilihan raya negeri Sabah yang akan datang? Karena alasannya mudah, kata Haji Jinor, kerja belum selesai. Saudara-saudara sekalian, Ketua Menteri Sabah Haji Jinor memohon mandat baru daripada rakyat Sabah dalam pilihan raya negeri tidak lama lagi atas alasan kerja kita belum selesai. Cabaran baru menuntut penyelesaian yang berani dan kita bersedia membawa Sabah ke lembaran seterusnya, katanya yang juga pemimpin Gabungan Rakyat Sabah GRS. Dengan pembubaran ini, kami memohon mandat baru daripada rakyat untuk meneruskan usaha yang telah kami mulakan, membina Sabah yang lebih kukuh, lebih makmur dan bersatu untuk semua, kata Hajiji lagi. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami sayang Malaysia. Tapi sebelum itu, izinkan dulu saya berkongsi dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak bertindak lagi dengan seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi terapi imun ini mengajar, mendidik dan menguatkan imun badan kita supaya semua jenis penyakit dapat dihapuskan oleh imun badan kita. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Saudara-saudara sekalian, apa yang lebih menarik hari ini apabila Hajiji berkata ketika mengumumkan pembubaran Dewan Undangan Negeri di Pusat Pentadbiran Kerajaan Negeri di Menara Kinabalu sebentar tadi. Dalam pengumuman itu, dia berkata, telah memberikan kuasa kepada rakyat Sabah untuk menggunakan hak demokrasi mereka dalam menentukan pemimpin. Keputusan ini mencerminkan komitmen kami terhadap demokrasi dan proses perlembagaan, katanya. Dia juga berkata sepanjang 5 tahun mereka telah berjaya, sepanjang 5 tahun mereka telah bekerja dengan gigih untuk membawa perubahan dan pertumbuhan kepada Sabah. Katanya, melalui pelan pembangunan Hala 7 Sabah Maju Jaya, mereka menetapkan Sabah pada landasan transformasi yang jelas sejak menerajui negeri ini pada September tahun 2020. Hajiji juga berkata mereka telah mengambil langkah berani dan bertanggungjawab untuk menangani isu lama yang diwarisi terutamanya berkaitan bekalan air dan elektrik serta infrastruktur kritikal. Tindakan konkret dan beberapa projek besar sedang dijalankan untuk menyelesaikan cabaran yang diwarisi ini yang telah membebankan rakyat sejak sekian lama. Beberapa inisiatif telah disiapkan sementara sebahagian yang lain sedang berjalan untuk disiapkan, katanya lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Hello guys, ini ialah walkie-talkie Bofeng BF888S. Dapatkannya di Shopee, murah. Guys, ini ialah headphone Onikuma K2 Pro. Hebat, luar biasa, cantik dan murah. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah power bank Mozom PB149. Murah, hebat dan dapatkannya di Shopee sekarang.
Guys, ini ialah Shokz Open Swim Pro. Headphone yang hebat, kualiti hebat, tahan air. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah headphone One Audio E70 Fusion. Dapatkannya di Shopee, murah sekarang.